Selamat pagi semua. Pagi Cigo, Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagus. Jadi sebelum Cikgu memulakan pengajaran pada hari ini, Cikgu minta kamu bersedia terlebih dahulu. Di hadapan kamu terdapat satu sampul surat dan terdapat satu bentuk permainan. Siapa tahu permainan ini? Tiada yang tahu? Baik. Permainan ini dinamakan sebagai permainan pecahan kod. Oke, cara permainan ini dimainkan, kamu lihat nomor di sini. Ini adalah 1. Dan kamu lihat nomor di atas pula. Ini adalah nomor 1 dan huruf di atasnya ialah E. Jadi kamu tulis E. Baik, Cikgu minta satu orang murid untuk maju ke hadapan dan membuka sampul surat ini, seterusnya menyelesaikan permainan pecahan kod. Saya Cigo. Baik. Semangat. Baik semua, berdasarkan surat yang ada di tangan Cikgu ini dan permainan yang telah diselesaikan oleh rekan kamu sebentar tadi, kamu rasa Cikgu mengajar topik apa pada hari ini? Surat kiriman rasmi. Betul, jadi hari ini Cikgu akan mengajar kamu tentang surat kiriman rasmi. Saya tahu semua pernah menulis surat kiriman rasmi, betul? Betul. Jadi Cikgu telah menetapkan dua objektif pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, murid dapat menulis sekurang-kurangnya 3 ciri format penulisan surat kiriman rasmi berdasarkan petikan teks dengan menggunakan peta buih. Baik, untuk objektif kita yang kedua, murid dapat melengkapkan kesemua ruangan jawapan pada helaian kertas kerja dengan tepat dan betul secara berpasangan. Baiklah murid-murid, sebelum Cikgu meneruskan pembelajaran kita yang seterusnya, Cikgu mahu kamu buka buku teks terlebih dahulu pada muka surat 3. Di dalam buku teks tersebut terdapat satu contoh penulisan surat kiriman rasmi. Baik, hari ini juga Cikgu akan menerangkan kamu tentang apakah format penulisan surat kiriman rasmi. Ada siapa yang tahu format tersebut? Kurang tahu Cigo. Kurang tahu. Baik, memandangkan kamu kurang tahu, jadi hari ini Cikgu akan menerangkan kamu format tersebut. Baik, untuk format yang pertama, kita perlu ada alamat pengirim. Alamat pengirim ini kita perlu tulis di sebelah kiri atau kanan? Kiri sebelah. Kiri kan? Jadi kita perlu tulis di sebelah kiri. Dan paling atas, contohnya 28, Blok B, Pangsapuri Permai, Jalan U3, Perak. Nah, ini adalah alamat pengirim. Selepas alamat pengirim, kita perlu garis. Oke, di bawah garisan ini kita perlu ada alamat penerima. Kalau ada alamat pengirim, kita perlu ada alamat penerima. Contohnya, pengurus Syarikat Air Bersih Perak, Jalan Tuanku Bainun, 35900 Tanjung Malim, Perak. Baik, selari dengan alamat penerima, kita mesti tulis tarikh.
Oke. Dan untuk bulan Jun, JUN, ini perlu ditulis huruf besar. Boleh paham? Boleh. Baik. Dan selepas tarik kita perlu tulis panggilan kehormat. Panggilan kehormat ini contohnya tuan ataupun puan. Bro, bolehkah? Bro, bro tidak boleh. Sis pun tidak boleh. Boleh paham tuh? Boleh. Oke, jadi gelaran kehormat ataupun panggilan kehormat ini sangat penting. Jadi kita perlu menggunakan yang lebih formal lah. Contohnya tuan ataupun puan. Dan kalau bro sis itu tidak boleh ya. Boleh paham tuh? Boleh. Selepas kita menulis panggilan kehormat, misalnya tuan ataupun puan, kita juga perlu tulis tajuk. Contohnya aduan gangguan bekalan air di Blok B Pangsapuri Permai. Dan tajuk ini kita perlu garis. Kita perlu garis dan huruf di setiap ayat, contohnya aduan. E ini mesti huruf besar, gangguan, G mesti huruf besar, dan seterusnya. Boleh paham tuh? Boleh. Baik. Selepas kita menulis tajuk, kita mesti ada ayat pendahuluan. Contohnya di sini, saya mewakili penghuni Pangsapuri Permai ingin membuat aduan kepada pihak bla 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 bla. Begitulah. Baik, seterusnya selepas ayat pendahuluan masuk kepada bahagian 2, 3 ataupun 4. Di sini adalah kandungan tentang surat yang kamu tulis. Kandungan tersebut misalnya sebab-sebab aduan yang kamu buat, bila gangguan bekalan air ini berlaku. Boleh paham tuh? Boleh. Baik. Seterusnya, di akhir surat ini kita mesti tulis ucapan terima kasih. Contohnya sekian, terima kasih. Yang benar. Dan yang paling penting kita mesti tulis tanda tangan kita. Contohnya di sini Lokman. Selepas tanda tangan kita mesti garis. Dan dalam kurungan ini kita kena tulis nama penuh kita. Contohnya Lokman bin Saiful. Selepas kita menulis nama penuh kita, di akhir surat ini kita mesti tulis jawatan. Contohnya di sini wakil penghuni Pangsapuri Permai. Semua paham? Paham. Baiklah, itu saja penerangan Cikgu berkenaan dengan format penulisan surat kiriman rasmi. Jadi kita beralih kepada aktiviti kita yang seterusnya, yaitu objektif 1. Jadi Cikgu mahu kamu semua untuk menulis sekurang-kurangnya 3 ciri format penulisan surat kiriman rasmi berdasarkan petikan teks yang telah kamu baca dalam buku teks dan berdasarkan apa yang Cikgu telah terangkan dengan kamu sebentar tadi. Boleh paham? Boleh. Baik, tapi Cikgu mahu kamu menulis jawaban kamu dalam bentuk peta bui. Peta bui di sini kamu boleh lihat di hadapan. Ini adalah peta bui. Di sini kamu boleh tulis ciri format penulisan surat kiriman rasmi. Dan di sini kamu kena tulis ciri yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Boleh semua? Baik semua sudah siap? Sudah. Baiklah, Amirul. Sebutkan 3 ciri format penulisan surat kiriman rasmi. Mempunyai alamat pengirim, Alamat pengirim. Seterusnya, alamat penerima, alamat penerima. Apalagi? tarik. Tarik. Nah, kita mesti ada tarik. Tarik. Baik, pembelajaran kita yang seterusnya, kita ada satu tugasan secara berpasangan. Jadi Cikgu mahu kamu bergerak mencari pasangan kamu masing-masing dalam keadaan yang teratur dan senyap. Baik, di tangan Cikgu ini terdapat beberapa helaian kertas kerja. Jadi Cikgu mahu dalam pasangan kamu menjawab ke semua ruangan jawaban yang terdapat dalam helaian kertas kerja ini. Boleh paham semua? Miro, tolong edarkan kertas kerja ini kepada setiap pasangan. Baik, sebelum kamu melaksanakan tugasan tersebut, Cikgu mahu mengingatkan kepada semua
supaya kamu bekerja sama dengan pasangan kamu masing-masing. Kamu guna teknik fikir pasang kongsi, di mana kamu kena berkongsi pendapat dan jawaban dengan pasangan kamu masing-masing. Untuk aktiviti kita yang seterusnya, Cikgu akan menilai hasil kerja kamu dengan pasangan kamu sebentar tadi. Jadi, Cikgu mahu pasangan... Kami Cikgu. Bagus. Baik. Sebelum itu, yang lain sila beri perhatian terhadap jawaban rekan kamu. Boleh paham? Oke. Jawaban kamu untuk ruangan jawaban yang pertama. Pengarah Majelis Perbandaran. Pengarah Majelis Perbandaran. Pengarah Majelis Perbandaran. Ataupun alamat penerima. Betul? Betul. Oke, jawaban yang kedua. Tarik. 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 Tarik berapa? 15 Jun 2010. 15 Jun 2010. Betul. Oke, untuk yang ketiga. Aduan tentang pasar malam. Aduan tentang pasar malam ataupun tajuk. Oke, untuk soalan yang keempat. Aliran. Aliran. Betul? Betul. Oke, yang kelima. Bersebelahan. Bersebelahan. Betul. Ketenteraman. Yang keenam, ketentraman. Pun betul. Yang ketujuh, Bertaburan. bertaburan. Baik. Yang kedelapan, Jalan. jalan. Oke, yang kesembilan. Sekian dan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih yaitu sekian, terima kasih. Terima kasih. Nampaknya jawaban untuk pesanan ini semua betul. Sila beri tepukan. Baik, terima kasih. Sebelum mengakhiri kelas kita pada hari ini, Cikgu mahu bertanya kepada kamu semua, dan mungkin Amirul boleh jawab. Baik, apa yang kamu paham tentang pembelajaran kita pada hari ini? Saya paham format penulisan surat kiriman rasmi, Contohnya, mempunyai alamat pengirim, alamat pengirim, alamat penerima, penerima, tarik dan tajuk. tarik, tajuk. Bagus. Beri tepukan kepada Amirul. Terima kasih. Jadi keseluruhannya kita sudah belajar apakah itu format penulisan surat kiriman rasmi. Dan secara keseluruhannya, adakah kamu semua paham? Paham. Terima kasih. Jadi, pentingkah penulisan surat kiriman rasmi ini? Penting. Penting. Misalnya, kalau kita mencari kerja, kita kena menulis surat rasmi. Ataupun mungkin dalam kalangan kamu tidak dapat hadir ke sekolah, kamu juga mesti menulis surat rasmi. Baiklah. Cikgu akan beri kamu satu kerja rumah dalam buku latitude kamu muka surat 25. Kamu jawab, kamu selesaikan di rumah dan hantar keesokan paginya di meja cikgu. Boleh paham semua? Paham. Terima kasih.